Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah video kali ini kita akan sama-sama mengenali atau mengetahui peristiwa hijrah ke Yathrib, yakni Madinah. Okey, baik. Apa yang kita dapat daripada tajuk ini? Yang pertama ialah iktibar dari peristiwa hijrah ke Yathrib dan pembinaan masjid. Yang pertama, sebab Madinah adalah tempat terdirinya negara Islam yang pertama, tertubuhnya, tertegaknya masjid yang pertama, Masjid Nabawi kan. Yang kedua, menyatakan layanan penduduk Yathrib. Berbeza. Nabi diterima ataupun dilayan dengan penduduk daripada Taif, penduduk daripada Habsah dan sebagainya. Baik, seterusnya, yang ketiga ialah menyatakan pembentukan negara Islam. Seperti yang saya jelaskan tadi, Madinah, Yathrib, yakni Yathrib adalah negara yang pertama Islam tertubuh. Maka ada beberapa perlembagaan, beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lihat pada unit yang pertama iaitu pengislaman orang Islam, orang-orang Yathrib. Pengislaman orang-orang Yathrib. Pada tahun ke-11 kenabian. Okey. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yathrib telah memeluk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menganut Islam dan berjanji untuk mengembangkan agama Islam Yathrib. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, seramai 73 orang dari Yathrib datang berjumpa Rasulullah SAW ke Mekah. Telah berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Ya, bermakna 3 tahun berturut-turut orang Yathrib bertemu dengan Nabi dan memeluk agama Islam, dan bilangannya semakin bertambah. Sebab itu bila Nabi datang ke Yathrib, mereka disambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebanggaan, dengan meraikannya penuh jiwa raganya untuk sama-sama bersama dengan Nabi. Apabila orang Islam, orang Quraisy melihat bahawa Nabi Muhammad SAW dapat bantuan dari penduduk Yathrib, ini orang Quraisy Mekah lah ni, mereka bersepakat untuk meningkatkan tekanan, meningkatkan kezaliman, memberitakan kepada orang Islam ketika itu, supaya terdapat para sahabat baginda, tekanan terhadap para sahabat baginda. Akhirnya orang Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Nabi disebabkan keadaan yang berlaku di Mekah, sebab ramai orang memeluk agama Islam ketika itu. Oleh sebab itulah baginda mengizinkan orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib. Itu unit yang pertama. Unit yang kedua pula sentuh bukan tentang hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib. Ya, hijrah ini perpindahan, ya. Baik. Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah. Orang yang pertama adalah Abu Salamah, diikuti oleh Amir bin Rabi'ah bersama isterinya Laila bintu Abu Khuthmah dan lain-lain. Ini orang yang pertama berhijrah ke Madinah. Bermakna sikit-sikit yang berhijrah ke Madinah. Setelah dapat wahyu daripada Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali tidur tempat tidur baginda. Kalau kita lihat dalam surah Yasin, peristiwa berlakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan daripada sahabat-sahabatnya, daripada saudara maranya yang dipercayai. Baginda telah keluar berhijrah pada 2 Rabiul Awal. 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Baik, ini tarikh dia. Nabi Muhammad SAW berjaya keluar dari kepungan orang-orang Quraisy yang sedang tidur dan menabur tanah di atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Surah Yasin ayat 9. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini menyebabkan orang Quraisy tidur lena tanpa menyedari bahawa baginda telah terlepas dari gangguan mereka, kepungan mereka. Yakni masa itu orang Quraisy ini menghimpunkan setiap kabilah mereka yang gagah-gagah untuk mengupah membunuh Nabi. Tapi malangnya ketika waktu subuh Nabi keluar, Nabi minta Sayyidina Ali tidur di atas kamarnya, di atas tempat tidurnya. Lalu Nabi keluar dan membaca surah Yasin ayat 9 tadi dan menaburkan di atas kepala-kepala wakil-wakil kabilah ni. Menyebabkan mereka tidur dengan lena. Baginda terus keluar mendapatkan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah bersamanya. Nabi ditemani oleh Abu Bakar sepanjang perjalanan. Okey. Tetapi pada waktu yang sama Nabi telah dibantu oleh beberapa kaum, beberapa umat ataupun beberapa sahabat yang bantu Nabi untuk Nabi berhijrah ke Yathrib. Sebab tempoh perjalanan itu terlalu jauh ataupun terlalu lama Nabi ambil untuk berhijrah. Mereka berdua berjalan menuju ke Gua Thur. Ingat Gua Thur. Gua Thur adalah tempat persinggahan Nabi. Tempat Nabi berlindung, tempat Nabi menyuruh. Berbeza dengan Gua Hira. Gua Hira tempat Nabi menerima wahyu yang pertama. Baik, jadi Gua Thur adalah tempat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berlindung bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Bersembunyi di sana selama 3 hari. Bermakna Nabi duduk di dalam gua tu selama 3 hari. Sebab tu saya katakan tadi, Nabi dibantu oleh sahabat yang lain. Ada sahabat dia bantu untuk menghilangkan tapaan Nabi dari sudut perjalanannya. Ada sahabat yang membantu Nabi ataupun saudaranya membantu Nabi untuk memberikan makan kepada Nabi ketika Nabi berada di Gua Thur. Setelah orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Nabi Muhammad SAW, baginda keluar menuju ke Yathrib bersama Abu Bakar dan dibantu seorang penunjuk jalan. Seorang penunjuk jalan iaitu seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini seorang kafir. Dia bantu Nabi untuk menunjuk jalan. Dia menunjuk jalan. Okey, baik. Sebelum sampai ke Yathrib, baginda berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba dan mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Quba adalah masjid pertama. Okey. Quba adalah masjid antara yang pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk masjid Quba ya. Ini bentuk masjid Quba. Baik, seterusnya unit yang ketiga, layanan penduduk Yathrib. Okey, baik. Bagaimanakah layanan penduduk Yathrib ketika mana Nabi berada di sana? Setelah 4 hari berada di Quba. Setelah Nabi 4 hari berada di Quba, bermakna 3 hari di dalam Gua Thur, 4 hari berada di Quba. Di Quba, Nabi Muhammad SAW kemudiannya meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib pada 16 Rabiul Awal. Okey, bermakna adalah tempoh perjalanan itu juga. Nabi keluar pada 2 Rabiul Awal, sekarang 16. Bermakna Nabi berjalan hampir 14 hari. Okey, 4 hari berada di Gua di Quba, 3 hari sebelumnya itu berada di Gua Thur. Okey, Gua Thur kan yang kita lihat tadi bersama dengan Sayyidina Ali. Okay, baik, kita teruskan lagi. Apabila penduduk Yathrib mendengar berita Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah menuju ke Yathrib, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. Hari itu hari yang cukup bersejarah. Mereka singgahkan, mereka menyambut Nabi dengan ada satu lagu ataupun satu syair yang mereka alunkan kepada Nabi, kedatangan Nabi. Rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perempuan-perempuan Ansar menyanyi dengan
mengalunkan kata-kata yang berikut untuk menggembirakan betapa gembiranya mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillah ida. Okey, kita biasa dengar kan? Okey, baik. Sebaik sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yasrib, nama Yasrib ditukar kepada Madinah Munawwarah. Munawwarah maksudnya Munawwarah Madinah ni bandar yang bercahaya. Berarti kota yang bercahaya. Bandar pun boleh, kota pun boleh. Kota yang bercahaya. Madinah terletak di semenanjung tanah Arab, iaitu di utara Mekah Al-Mukarramah. Okey, kalau kita tengok peta, kita lihat pada Mekah ke utara, depannya adalah Madinah Al-Munawwarah. Unit yang keempat, pembentukan negara Islam. Apakah Nabi melaksanakan, apakah Nabi buat untuk membina sebuah negara Islam, memberi jaminan penduduk Yathrib akan aman di bawahnya. Maka penduduk Madinah terbahagi kepada dua golongan, iaitu Arab dan Yahudi. Arab dan Yahudi. Orang-orang Arab terdiri daripada kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi pula terdiri daripada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Banyak bani lah ni. Banyak kabilah, banyak puak-puak dan sebagainya. Madinah ialah negara Islam pertama yang ditubuhkan selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi hijrah ke Madinah. Bila berjaya, Nabi tubuhkan sebuah negara Islam sebab orang Yasrib melantik Nabi sebagai ketua pemimpin di Madinah. Baginda membentuk negara Madinah menjadi sebuah negara berdaulat melalui 3 asas. Pertama, pembinaan masjid. Nabi bina sebuah masjid sebagai mercu pembangunan, sebagai tempat penghakiman, sebagai tempat perhimpunan dan sebagainya, maka dijadikan masjid. Lepas tu ukhwatul Islamiyah, persaudaraan penghijrahan, muhajirin ansar, orang yang berhijrah dan orang penduduk di ansar. Bermakna Nabi menyatu padukan. Ini penting sangat untuk kita menyatu padukan sebuah negara ataupun membina sebuah negara. Yang ketiga, pembentukan Sahifah Madinah, iaitu perlembagaan piagam Madinah. Ini sangat penting supaya rakyat di situ dapat mematuhi, rakyat di situ dapat mengharmonikan, dapat menghormati hak antara satu sama lain. Baik, iktibar. Pertama, umat Islam diminta melakukan hijrah dengan meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan yang lebih baik. Kita boleh berhijrah, yakni berhijrah daripada kelakuan kita, sama ada dulu kita lihat perkara itu buruk, maka kita berhijrah untuk melakukan perkara itu yang baik. Kita boleh berhijrah daripada sesuatu tempat ke sesuatu tempat untuk menuntut ilmu. Contohnya kita duduk di Malaysia, berhijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu, untuk menjadi sumber pendapatan dan sebagainya. Boleh berhijrah sekiranya perkara itu baik. Yang ketiga, melaksanakan kewajipan berdakwah tanpa mengira masa dan tempat. Ini sangat penting. Setiap umat Islam yang namanya Islam, yang berdaftar Islam, maka wajib untuk berdakwah. Sama ada untuk dirinya, masyarakat, saudara maranya, sangat penting, ya. Sangat penting. Baik, yang ketiga ialah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda kesempurnaan iman. Sangat pentinglah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada dan kita pun tak pernah jumpa. Ya, umat kita, umat akhir zaman, antaranya kita lah, tahun 2021 ni tidak pernah jumpa Nabi, tetapi kita diperintahkan untuk beriman, percaya, kasih, rindu dan ingin tahu bagaimanakah keadaan Nabi ketika zaman dahulu, peristiwa Nabi, untuk menghadirkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi. Wallahu a'lam. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.